Baiklah, tokoh pra-merdeka yang telah saya pilih berdasarkan soalan tersebut ialah Munshi Abdullah. Seperti yang kita semua tahu, nama sebenar Munshi Abdullah ialah Abdullah bin Abdul Qadir. Beliau dilahirkan pada tahun 1796 di Kampung Masjid atau Kampung Masjid Keling yang juga dikenali sebagai Kampung Pali pada waktu itu. Abdullah menerima gelaran munshi yang bermaksud guru ketika berumur 11 tahun kerana kepintarannya dan juga beliau mempunyai banyak ilmu. Beliau juga menjadi guru dan mengajar mata pelajaran agama kepada askar Islam Melaka. Beliau kemudiannya meninggal dunia pada tahun 1854 di usia 58 tahun ketika dalam perjalanan ke Mekah. Baiklah, kita sambung pertanyaan kita dengan peranan-peranan Munshi Abdullah. Peranan beliau yang pertama ialah beliau telah memperkenalkan bidang percetakan dan penerbitan buku pada pertengahan abad ke-19. Hikayat Abdullah merupakan salah satu karya beliau yang popular dan juga dikenali ramai. Hikayat Abdullah ialah satu catatan penulisan sejarah penting yang berkait rapat dengan peristiwa-peristiwa yang dialami semasa Abdullah tinggal di Melaka dalam tahun-tahun sekitar 1800 sehingga tahun 1840-an. Kisah yang terdapat di dalam hikayat Abdullah ini mencerminkan keadaan sosial masyarakat Melaka pada ketika itu. Secara tidak langsung, ianya merupakan satu dokumen sejarah penting kepada perkembangan negara kita dan juga pandangan dan pemikiran beliau terhadap setiap peristiwa yang dialami dan dirasai. Peranan beliau yang kedua ialah beliau bekerja sebagai jurutulis dan penterjemah kepada Stanford Raffles untuk menyalin hikayat, menulis surat kiriman, syair Melayu dan juga sebagainya. Disebabkan beliau banyak bekerja dengan orang Inggeris, jadi hubungan beliau dengan mereka rapat. Apabila hubungan beliau mula rapat dengan orang-orang Inggeris, keadaan ini telah mempengaruhi pemikiran dan juga tindakannya. Jadi pemikiran beliau dan tindakan beliau banyak dipengaruhi oleh orang-orang Inggeris. Baiklah, peranan ketiga beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah karya beliau banyak mengandungi unsur-unsur pengkritikan terhadap pemimpin Melayu, etika penggunaan bahasa dan juga budaya. Kritikannya kepada orang Melayu melalui karya hikayat Abdullah ini sangat sinis. Jadi sebagai contoh, beliau ada mengatakan bahawa bangsa Melayu bodoh kerana telah mengabaikan bahasa sendiri dan mengagung-agungkan bahasa orang lain. Selain itu, peranan beliau ialah beliau membina dan menggunakan kosakata yang banyak bagi mengungkapkan perkara-perkara yang baharu akibat daripada pertembungan budaya barat dan juga timur. Pertembungan budaya barat dan juga timur ini bermaksud pertembungan budaya masyarakat Melayu dengan budaya barat yang dibawa oleh penjajah-penjajah daripada British. Beliau juga cuba membuka pemikiran orang-orang Melayu ke arah kebaikan dan kemajuan secara membandingkannya dengan orang-orang Inggeris. Salah satu peranan Munshi Abdullah dalam memartabatkan bahasa Melayu ini ialah karyanya tidak terikat dengan bentuk lama. Jadi karyanya agak baru dan sesuai dengan masyarakat pada zaman itu. Jadi kebanyakan karya-karyanya dianggap sebagai pemula kepada bahasa Melayu moden. Jadi berdasarkan karya-karya yang telah beliau hasilkan, kita dapat lihat bahawa beliau amat mengambil berat tentang persoalan-persoalan yang ada dalam bahasa Melayu. Baiklah, selepas selesai kita membincangkan peranan-peranan yang telah dilakukan oleh tokoh para merdeka kita iaitu Munshi Abdullah, kita teruskan lagi dengan cara pemikiran beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu itu sendiri. Jadi, selepas genap 165 tahun beliau pergi meninggal kita, iaitu beliau telah meninggal dunia, pandangan mengenai tokoh kesusasteraan dan penerbitan Melayu Abdullah Abdul Qadir ini ataupun Munshi Abdullah ini bercampur bau antara nasionalis atau sebaliknya. Munshi Abdullah juga dikatakan sebagai tokoh terawal yang keluar daripada tradisi kesusasteraan Melayu. Cara pemikiran beliau yang pertama ialah pemikiran beliau banyak diluahkan dalam karya hikayat Abdullah.
Jadi dalam hikayat Abdullah ini kita dapat lihat cara serba sedikit cara pemikiran beliau. Hikayat Abdullah mengandungi riwayat hidup Abdullah, keturunan, perihal zaman kanak-kanak, zaman persekolahan beliau serta minat dan latar belakang keluarga beliau. Namun latar belakang ataupun semua perkara yang telah saya sebutkan sebentar tadi itu hanya terkandung pada permulaan hikayat itu saja. Kerana sebahagian besar daripada isi kandungan hikayat itu mengisahkan tentang peristiwa-peristiwa harian yang berkaitan dengan diri beliau, iaitu terutamanya yang berkaitan dengan perhubungan dan pengalaman Abdullah sendiri dengan orang-orang Inggeris, iaitu para pegawai Inggeris yang bekerja di dalam kerajaan atau di luar kerajaan. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, beliau kan pernah menjadi penterjemah kepada Stamford Raffles. Jadi beliau agak rapat dengan pegawai-pegawai Inggeris yang lain juga. Jadi selain itu, di dalam hikayat Abdullah tu juga ada diceritakan tentang hubungan penduduk tempatan ketika itu dengan pemerintah yang ada pada waktu itu. Hikayat Abdullah ini juga merangkumi pelbagai bidang pemikiran yang berkaitan dengan masyarakat, agama, ekonomi, politik dan juga moral. Hal ini dapat menunjukkan bahawa Abdullah Munshi ni sangat bijak dan mempunyai sifat keintelektualan yang tinggi dan akal fikiran yang luar biasa. Walau bagaimanapun, hanya pemikiran berdasarkan aspek agama, sosial, politik dan juga ekonomi sahaja yang dikaji. Beliau juga amatlah mementingkan bahasa. Oleh sebab itu, beliau banyak menulis karya-karya seperti yang telah saya sebutkan tadi, hikayat Abdullah tadi. Beliau mementingkan bahasa dan banyak menyedarkan orang Melayu bahawa pentingnya bahasa Melayu dalam diri kita kerana bangsa merupakan jiwa bangsa. Bahasa merupakan jiwa bangsa. Jadi, jika bahasa itu lenyap, maka bangsa itu juga turut lenyap. Selain itu, pemikiran beliau ni, beliau banyak membandingkan orang Melayu dengan orang Inggeris. Beliau sangatlah memuji kepribadian orang Inggeris sehingga kan beliau sendiri dipulakkan oleh orang Melayu. Dan ada juga masyarakat Melayu pada ketika itu menganggap bahawa Munshi Abdullah ini apa itu orang panggil menyebelahi pihak Inggeris ketika waktu-waktu itu. Namun begitu, niat sebenar beliau ialah beliau ingin membuka mata-mata orang Melayu pada waktu itu bahawa sikap orang Melayu pada waktu itu kurang baik dan perlu diperbaiki lagi. Jadi disebabkan sikap berat sebelah Munshi Abdullah ini, beliau dipersoalkan dalam perbincangan mengenai sifat-sifat ketokohannya. Beliau juga ada juga mengkritik sikap-sikap Raja Melayu yang menzalimi rakyat dan menghukum rakyat yang bersalah. Beliau juga seperti yang saya sebut tadi, beliau juga memuji kepribadian orang Inggeris. Jadi, disebabkan cara pemikiran Munshi Abdullah yang bijaksana ini, beliau telah dapat membuka pemikiran orang Melayu ke arah kebaikan dan kemajuan. Beliau juga telah memberikan kesedaran dan merangsang semangat cintakan akan bahasa ibunda dalam kalangan masyarakat Melayu pada zaman Pramerdeka. Jadi, mungkin tanpa usaha-usaha yang telah beliau lontarkan ini, bahasa Melayu yang sering kita gunakan sekarang ini tidak gagah seperti mana yang sekarang. Mungkin kita lebih banyak menggunakan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Jadi kita mestilah banyaklah berterima kasih kepada Munshi Abdullah kerana melontarkan idea-idea yang bernas. Peranan Asma Haji Omar dalam mengeluarkan dan menulis buku yang berkaitan dengan bidang tata bahasa. Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar ialah antara wanita paling awal yang memperoleh PhD dan merupakan wanita pertama yang memangku jawatan Timbalan Naib Kaunselor Universiti. Malahan beliau ialah seorang ilmuwan dan pejuang bahasa Melayu
dan telah berjaya mendidik dan melahirkan ribuan pelajar di seluruh Malaysia. Di samping itu, beliau ialah editor dan penulis buku yang terkenal di Malaysia. Malah, beliau juga mempunyai kepakaran yang hebat dalam bidang nahwu dan linguistik. 45 buah buku akademik yang berkaitan dengan bidang linguistik telah ditulis oleh beliau, kemudiannya diterbitkan oleh Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya, Dewan Bahasa dan Pustaka dan Universiti Malaya. Misalnya, dalam bidang bahasa rakyat pribumi, tata bahasa dan perkamusan. Dalam konteks tata bahasa, beliau telah mengeluarkan buku utamanya yang membincangkan hierarki tata bahasa, iaitu Nahwu Melayu Mutakhir 1980, Bahasa Indonesia 1968 dan Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu Malaya. Seterusnya, dalam konteks perkamusan, beliau menghasilkan buku-buku yang meliputi keseluruhan aspek kategori kamus-kamus Melayu, aspek pentaksiran entry dan sejarah perkembangan perkamusan Melayu, serta penulisan beliau yang terkenal ialah A Descriptive and Critical Account. Bukan itu sahaja, beliau turut menterjemahkan kamus bahasa Inggeris Oxford's Advanced Learner's Dictionary ke dalam bahasa Melayu yang mengambil masa selama 5 tahun. Pemikiran Asma Haji Omar mengenai susur galur secara bahasa Melayu. Asma Haji Omar 2008 menyatakan mengenai susur galur dan pemahaman mengenai bahasa Melayu yang lengkap berdasarkan Ensiklopedia Bahasa Melayu. Ensiklopedia ini menerangkan mengenai perkembangan bahasa Melayu dari sudut sejarah, nahwu, variasi dan sebagainya sehingga ke etimologinya. Dalam ensiklopedia ini, terdapat hal yang menarik iaitu perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tua. Menurut Asma Haji Omar 2008, bahasa Melayu sebagai bahasa rumpun Austronesia terbagi kepada 4 keluarga, iaitu Indonesia, Melanesia, Micronesia dan Polynesia. Keluarga Melanesia, Micronesia dan Polynesia terletak di Lautan Pasifik, manakala keluarga Indonesia terletak jauh sedikit dari Lautan Pasifik. Namun terdapat garis yang memisahkan keluarga Indonesia di satu pihak dan lagi 3 keluarga di pihak yang lain. Oleh itu, bahasa dalam keluarga Indonesia dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronesia Barat dan 3 keluarga yang lain itu dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronesia Timur atau juga dikenali sebagai bahasa Oceania kerana terdapat di kawasan lautan. Bahasa-bahasa yang terdapat di wilayah Nusantara seperti di Filipina, Indonesia, Malaysia dan Brunei termasuk dalam keluarga bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa Austronesia Barat. Asma Haji Omar turut menyatakan teori pergerakan bahasa Austronesia dengan mengambil teori beberapa sarjana dunia. Beliau mengambil teori yang dikemukakan oleh linguis Belanda iaitu Hendrik Kuhn pada tahun 1889 yang menyatakan mengenai lokasi bahasa Proto-Austronesia yang berasal di daratan China, di satu tempat yang dikenali sebagai Yunan. Di situ juga dikatakan terdapat tanah asal orang Austronesia. Teori Kuhn ini berdasarkan bukti linguistik dan bukti budaya. Menurut Bellwood, tanah asal orang Austronesia tidak sama dengan tanah asal bahasa Proto-Austronesia. Disebabkan oleh bahasa ini belum terbentuk apabila orang Austronesia masih berada di daratan China, bahasa tersebut baru terbentuk apabila orang Austronesia telah bermigrasi ke Taiwan. Bagi Bellwood, ketika orang Austronesia masih berada di China, bahasa mereka ialah Austronesia awal. Mereka kemudiannya pergi ke Taiwan sekitar tahun 4000 dan 3000 sebelum Masihi. Pemikiran Asma Haji Omar mengenai bahasa dan alam Melayu. Asma Haji Omar 1993 telah meneroka alam pemikiran Melayu dan pengalaman-pengalaman orang Melayu yang terakam dalam bahasanya. Berdasarkan penelitian terhadap bahasa kanak-kanak, khususnya dalam penuturan bahasa itu sebagai bahasa pertama dan bahasa orang dewasa. Penelitian mengenai bahasa kanak-kanak itu dilakukan secara pemerhatian dan perbincangan yang tertumpu kepada pelbagai unit dan fungsi bahasa. Beberapa penemuan beliau terhadap bahasa subjek penyelidikan sesuai dengan sesuatu yang terdapat dalam bahasa lain.
Namun, terdapat perbezaan khususnya dalam penguasaan sistem bahasa secara kronologi, iaitu berdasarkan peredaran masa yang sesuai. Dengan peningkatan usia kanak-kanak, hal ini memang sudah dapat dijangka kerana bahasa-bahasa berbeza dalam sistemnya dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Dalam memperkatakan bahasa orang dewasa, beliau melihat pemikiran orang Melayu dalam perhitungan, konsep-konsep ruang dan waktu serta cara mengeluarkan arahan dalam bahasa tulisan, iaitu dalam soal peperiksaan, baik bagi bahasa orang dewasa maupun bagi bahasa kanak-kanak. Beliau menyatakan bahawa bahasa adalah teropong untuk mengenal alam sekeliling dan sistem-sistem yang berbeza dari satu bahasa ke bahasa lain itu menyebabkan penglihatan dunia yang berlainan akan wujud. Pemikiran Asma Haji Omar mengenai wacana. Menurut pandangan Asma Haji Omar 2006, wacana akademik merupakan hasil kreatif yang menggabungkan faktor-faktor psikologi, sosio-retorik dan bahasa. Dengan itu, pembahagian teks secara tradisional yang meletakkan teks akademik dalam golongan penulisan deskriptif tidak begitu tepat. Semua jenis teks ialah proses kreatif. Asma 2006 memaparkan pemikirannya melalui teori-teori di sebalik proses kreatif dan memberi panduan penggunaan berbagai-bagai strategi dalam penghasilan wacana akademik yang terbaik. Pedoman tersebut merupakan satu peringkat peraturan tentang cara mengeja, ianya khusus bagi bidang pedoman umum, ejaan dan cara membentuk istilah, dan bidang ini khusus bagi pedoman umum pembentukan istilah. Setiap peraturan disertakan dengan contoh-contoh untuk dijadikan panduan semasa peraturan itu diterapkan. Hasilnya, kata yang dieja dan istilah yang dibentuk merupakan unit-unit bahasa yang bebas konteks, khususnya konteks sosial dan tekstual. Dalam ilmu linguistik, kajian bahasa yang melangkaui unit ayat dikenal sebagai analisis wacana dan juga linguistik teks. Istilah wacana membawa pengertian yang lebih luas daripada teks. Hal ini kerana wacana meliputi bahasa pertuturan dan juga bahasa tulisan. Sedangkan teks merujuk hanya bahasa yang sudah mendapat bentuk karangan yang bertulis. Berdasarkan pengertian ini, maka beliau telah memilih untuk menggunakan istilah wacana dalam tajuk buku ini. Wacana dalam bidang akademik tidak hanya terbatas kepada bentuk bertulis tetapi meliputi bentuk perbincangan seperti dalam kuliah, seminar dan persidangan. Walaupun dalam bentuk pertuturan, prinsip dan strategi dalam menghasilkan perbincangan itu mempunyai banyak pertindihan dengan wacana bertulis.